Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk mengetahui semua, setiap tanggal 28 November di Indonesia, mereka meraihkan Hari Dongeng Nusantara. Dan antara itu juga pada tahun 2009, saya dilahirkan. Nama saya Muhammad Zakwan bin Askandar. Benarlah kata pujangga, buku adalah jendela dunia yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia tanpa melakukan perjalanan. Hanya cukup membaca sebuah halaman, interpretasi sebuah coretan. Baiklah, saya akan teruskan dengan lisensi buku. Terdapat 5 bahan yang menjadi kegemaran saya dan saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, buku yang berjudul Menjadi Pengurus Diri Efektif yang ditulis oleh Robiah K. Hamzah. Buku inilah mengajar saya tentang pengurusan diri dengan lebih berkesan. Kedua, majalah Pelita Bahasa yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap edisi memberi saya pengetahuan dan meningkatkan kemahiran tata bahasa saya. Ketiga, buku panduan pengucapan awam yang ditulis oleh Abdul Mu'ati. Daripada buku inilah saya belajar untuk bertutur dengan lebih yakin. Keempat, buku Ayam Berbulu Musang yang ditulis dan diolah oleh Jafar Hasni. Buku ini merangkumi 10 buah cerita yang menarik dan mampu memberi nilai-nilai murni yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Yang terakhir, buku Namanya Tsunami yang ditulis oleh Dahiri Saini. Saya memilih buku Namanya Tsunami. Mengapa saya memilih buku Namanya Tsunami? Pertama, bahasa yang digunakan oleh penulis sungguh puitis. Tertulis di dalam buku ini, dialah yang perkasa di lautan, di daratan dan segalanya yang bernama arus, ombak, gelombang, ria, buih. Dialah yang patut megah kerana sekali dia mengamuk, sekali dia merajuk, sekali dia pungkas. Itulah jadahnya, itulah musibahnya, itulah malapetakannya, itulah yang terjadi. Semua tak sedar bahawa utusannya sebelum ini seperti tak pernah dihiraukan. Mereka hanya gembira dengan rezeki yang melimpah ruah. Semuanya terus alpa, semuanya dipasung lupa bahawa dia menyampaikan salam malapetaka yang tragis untuk semua kerana sudah lama tidak memberi ingatan kepadanya. Mereka tidak memikirkan sakit hatinya kerana diperlakukan saban zaman, saban tahun, saban musim. Yang mendengar hanya kumpulan-kumpulan kecil yang optimis dan tipikal. Rezekinya menzikirkan dengan luhur tapi tak ke mana. Kumpulan-kumpulan kecil itu tidak berdaya untuk memberitahu kerana mereka pernah tertinggal dari kelompok kemudahan, terpinggir dari nilai kasih dan sayang. Mereka tak pernah dipedulikan di alam rimba maya, hanya menganyam erti sangsi dan erti takut kepada kalian semua yang mengecapi manisnya kehidupan. Cukup untuk memberi gambaran dan pengajaran kepada kita. Ada juga ungkapan yang memberi saya peringatan, iaitu kadangkala hidup ini memerlukan kesabaran yang tinggi untuk meletakkan harga diri kita ke tahap yang lebih membanggakan. Akhirnya, kita memilih jalan yang terpesong dan memusnahkan impian kita sejak sekian lama. Menjadi manusia seperti robot mengikut bulat-bulat arahan yang cukup memalukan dan membunuh tamadun manusia itu sendiri. Buku Namanya Tsunami tetap menjadi buku kegemaran saya sehingga kini. Sedikit tentang penulis buku ini saya ingin kongsikan, iaitu Dahiri Saini. Dilahirkan di Kampung Baru Hulu, Kota Samarahan, Sarawak. Mula menulis pada tahun 1990. Menulis pelbagai jenis genre seperti puisi, cerpen, novel, skrip drama, cerita TV, rencana dan esei. Karyanya banyak tersiar di Dewan Sastera, Dewan Budaya, Dewan Bahasa, Dewan Masyarakat, Utusan Malaysia, Berita Harian, Majalah Wanita dan Keluarga. Pernah memenangi pelbagai hadiah penulisan di peringkat negeri Sarawak dan nasional. Beliau juga merupakan seorang penggiat seni budaya dan sastera yang melibatkan acara seperti baca puisi, teater, budaya serta hal-hal yang mengaitkan tentang kesusasteraan, kesenian dan kebudayaan di Sarawak.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.